Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan lebih-lebih peroleh yang tidak mengkhususkan amalan dengan waktu, tempat atau kafiat tertentu. Dan mereka mendakwa mengkhususkan sesuatu amalan tersebut dengan waktu, tempat dan sebagainya termasuk dalam menokok tambah dalam ibadah. Sedangkan ulama muktabar berkata sebaliknya. Hukum mengkhususkan suatu amalan pada tempat, pada waktu atau kafiat tertentu adalah dibenarkan selagi mana mempunyai dasar di dalam agama. Maka oleh itu kita dapat lihat beberapa para sahabat ada yang mengkhususkan suatu amalan baik di waktu baginda SAW masih hidup ataupun sesudahnya. Contohnya, pertama hadis Bukhari dan Muslim tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang mengamalkan solat sebanyak-banyaknya setelah berwuduk kerana baginda mendengar bunyi kedua selipar Bilal di dalam syurga. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, diambil faedah dari hadis ini akan kebolehan berijtihad dalam menentukan waktu beribadah kerana Sayyidina Bilal telah sampai kepada apa yang disebutkan dengan cara istinbat hukum. Maka Rasulullah SAW membenarkannya. Lihat dalam kitab Fathul Bari jilid 8 muka surat 312. Yang kedua, hadis tentang sahabat yang membaca pujian yang tak diajarkan baginda SAW semasa i'tidal. Sahabat tu membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelahnya ditanya siapa yang membacanya. Baginda mengkhabarkan bahawa beliau telah melihat sebanyak 30 lebih para malaikat yang berlumba-lumba mencatat amalan bagi bacaan tersebut. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahihain. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dijadikan dalil dengan hadis ini atas kebolehan mengajarkan zikir dalam solat yang tidak maksur jika zikir tersebut tidak bertentangan dengan maksur dan boleh meninggikan suara dengan zikir selagi ia tidak mengganggu. Lihat dalam Fathul Bari jilid 1 muka surat 215. Yang ketiga, hadis Bukhari tentang seorang sahabat Ansar yang gemar membaca surah Al-Ikhlas ketika mengimami solat di Masjid Quba. Setiap kali membaca surah, beliau akan memulakan dengan surah Al-Ikhlas dan disambung dengan surah yang lain. Apabila perkara ini diadukan kepada Nabi SAW dan setelah ditanya, beliau menjawab kerana sangat mencintai surah itu. Lalu baginda memberitahunya bahawa cintanya terhadap surah itu akan memasukkan ia ke dalam syurga. Imam Nasiruddin Al-Munir berkata, sesungguhnya maksud ialah merubah hukum perbuatan kerana lelaki Ansar itu misalnya jika beliau mengatakan perkara yang mendorongnya untuk mengulang bacaan Al-Ikhlas kerana dia tidak menghafal surah selainnya, maka mungkin Nabi SAW akan menyuruhnya menghafal surah selain Al-Ikhlas. Akan tetapi ia memberi sebab kerana mencintainya, maka menjadi jelas kebenaran maksudnya, lalu baginda Nabi SAW membenarkannya. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas kebolehan mengkhususkan sebahagian Al-Quran yang cenderung jiwa kepadanya dan memperbanyakkan bacaannya. Lihat dalam Nailul Awtar jilid 2 muka surat 264. Para sahabat juga ada yang mengkhususkan suatu amalan setelah kewafatan Nabi SAW. Ini sekaligus menafikan Wahabi Salafi yang berpendapat amalan khusus yang dilakukan ketika Nabi SAW masih hidup mendapat ikrar dari Nabi. Sedangkan para sahabat terus menerus melakukan amalan baik yang tidak maksur dari Nabi SAW kerana berdasarkan dalil umum dan istinbat sunnah. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan orang yang pertama melakukan doa ta'rif di tempat selain padang Arafah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan boleh berdoa di hari Arafah, di petang hari Arafah di kota-kota. Asram bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hal itu, berkumpul di masjid-masjid di hari Arafah. Ia menjawab, ku harap tidak apa-apa, sungguh telah dilakukan lebih seorang. Al-Asram meriwayatkan dari Hasan bahawa yang pertama kali melakukan di Basrah adalah sahabat Ibnu Abbas. Lihat dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni jilid kedua muka surat 259. Amalan berdoa di hari Arafah dengan berkumpul-kumpul di masjid jelas menunjukkan bahawa ia satu perkara baru yang tidak dilaksanakan di zaman Nabi. Akan tetapi telah dimulakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau setiap hari beristighfar sebanyak 12,000 kali
menurut kadar dosanya. Boleh lihat dalam Al-Matalib Al-Aliyah jilid 4 muka surat 94. Al-Hafiz Az-Zahabi juga meriwayatkan asar ini dalam biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Tazkirah Al-Huffaz. Telah masyhur dari Nabi SAW bahawa baginda setiap hari beristighfar sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah memperbanyakkan istighfar sebanyak 12,000 kali, menunjukkan bahawa memperbanyakkan zikrullah itu adalah dituntut dalam Islam. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Imam Abu Ya'la meriwayatkan bahawa sahabat Abdurrahman bin Auf, apabila beliau masuk ke dalam rumahnya, maka beliau akan membaca di setiap penjuru rumah Ayatul Kursi. Lihat dalam Majma' Az-Zawaid jilid 10 muka surat 128. Di dalam Musannaf Abdul Razak diceritakan bahawa sahabat Abu Qilabah menulis ayat suci Al-Quran, kemudian beliau membasuh tulisan itu dengan air dan memberi minum orang yang sakit gila. Lihat dalam Al-Musannaf Abdul Razak jilid 11 muka surat 152. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh para a'immah hadis. Imam Tabarani telah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahawa setiap kali beliau selesai mengkhatamkan Al-Quran, maka beliau akan mengumpulkan isteri-isterinya dan anak-anaknya dan berdoa bersama mereka. Lihat dalam Majma' Az-Zawaid, Imam Al-Haisami berkata perawi hadis semuanya adalah thiqah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang boleh kita temui jika kita rajin membaca kitab hadis tentang amaliyah khusus para sahabat yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Ini kerana mereka memahami kaedah yang sangat penting, iaitu boleh mengkhususkan sebahagian hari dengan sebahagian amalan soleh dan berturusan ke atasnya. Ini bertepatan dengan pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarahkan hadis kebiasaan baginda SAW mendatangi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Maka Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, di dalam hadis ini menunjukkan dalil atas bolehnya mengkhususkan sebahagian hari dengan sebahagian amalan soleh dan bertulisan ke atasnya. Lihat dalam Fathul Bari jilid 3 muka surat 69. Oleh itu, hukumnya boleh mengkhususkan sesuatu amalan seperti baca Yasin di malam Jumaat dan bertulisan atas amalan tersebut sebagaimana dalil-dalil dan hujjah para sahabat sebentar tadi. Kesimpulannya, amalan-amalan serta atur cara yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita di Nusantara ini bukanlah dibuat tanpa dalil dan hujjah. Semuanya berdasarkan hujjah dan dalil. Cumanya Wahabi malas cari dalil atau mereka cari tak jumpa, lepas tu kata tak ada. Kemudian rasa diri itu paling sunnah. Jangan sembanglah. Kami tahu tara mana sangat sunnah hampa tu. Dan satu lagi tuan-tuan, bid'ah versi Wahabi bukan bermaksud perkara Nabi tak buat. Tapi bid'ah adalah perkara yang lebih-lebih boleh tak buat. Banyak benda dulu kita buat, mereka kata bid'ah. Tapi mereka buat. Tapi sekarang mereka pun buat. Automatik perkara tersebut tidak bid'ah. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.